Kalaulah Nabi SAW dulu ni, kalaulah dia duk fikir ayah nakan dia, pak nakan dia, kalaulah dia fikir orang-orang yang berada di kota Mekah, kalaulah Nabi ambil kira jiran-jiran dia, tuan-tuan, perasan agama ni takkan sampai kepada kita. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat Dia, alhamdulillah, pada waktu dan juga ketika ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dalam suasana kita baru sahaja menghabiskan ibadat korban kita dan kita pohon pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ibadat korban yang kita lakukan sebelum ini ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan ibadat korban yang kita lakukan ianya akan menjadi wasilah perantara untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambung lagi perbicaraan kita pada kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada fasal yang berikutnya.
Malam ni kita baca pada fasal yang baru, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Faslun, dia kata, ini adalah suatu fasal. Dia kata wa rubbama tasallatal khalqu ala ba'dil muridina bil idha'i wal jafa'i wal dhammi. Dia kata, dan mungkin kadang-kadang dia kata sebahagian daripada muridin, sebahagian daripada orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tasallatal khalqu, dan kadang-kadang mereka itu diganggu gugat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia diganggu oleh manusia-manusia yang lainnya. Dan tuan, ini juga adalah salah satu daripada bentuk ujian seseorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu dalam berjalan kepada Allah, dan tuan, makna berjalan ni maknanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kita hendaklah membuat persediaan hati. Dan kita jangan menoleh lagi dah pada arah kanan ataupun arah kiri. Tujuan kita adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Taala, mereka juga adalah orang yang tidak lepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia menyebut di dalam kitab dia Ihya'u Ulumuddin, orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah, orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, terdapat padanya al-mu'awwiqah, akan terdapat padanya ujian-ujian. Ada halangan-halangan dia untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, antara ujian orang yang nak dekat dengan Allah Taala tasallatal khalq, iaitulah bila mana dia diganggu oleh manusia-manusia yang lainnya. Dan tuan, sebagaimana yang kita pernah cerita sebelum ni, bagaimana ada satu orang ulama yang doanya sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah cerita bagaimana ulama ini bila mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia menghabiskan doa dia, maka doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi kita tahu kedudukan dia lagu mana pada sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan bila dia berdoa tak habis doa lagi, doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni siapa ni? Bal'am bin Ba'ura, salah seorang daripada ulama yang hidup pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan tu dia berdoa mustajab dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang mustajab doa adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, orang yang mustajab doa
adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kalau kita tengok di antara asbab doa seseorang itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya apabila dia melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengasihi dia. Tuan-tuan, ni antara asbab kenapa doa seseorang itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi sebagaimana yang kita cerita, Bal'am bin Ba'ura ini oleh kerana dia diganggu oleh isteri dia. Tuan-tuan, kita dah cerita dah macam mana isteri tak mau masak untuk dia. Kemudian isteri memujuk rayu kepada dia. Tuan-tuan, ni bukan nak kata isteri kita tak elok, tapi nak kata yang kita baca pada malam hari ni, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ujian dia adalah daripada orang yang terdekat dengan dia. Kadang-kadang tak jauh pun isteri dia, kadang-kadang suami dia, kadang-kadang anak dia. Tuan-tuan, ni sebagai ujian untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dulu ada satu orang, tak perlu sebutlah ataupun tak kira siapalah, tapi cerita dan saya tahu benda ni. Tuan-tuan, dulu ni ada satu orang di negara kita kan. Orang hebat, orang agama. Tapi ni cerita lama, tuan-tuan. Cerita ni pun cerita masa saya dulu ni sekolah menengah dulu. Kan? Mana cerita lama ni. 20 tahun lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, bagaimana kita menyaksikan ayah bagus, tuan-tuan, hafal Al-Quran. Kemudian tu imam pula lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, tapi Allah Taala uji anak dia artis. Tuan-tuan, Allah Taala uji anak dia pakai seksi, tapi ayah duk hafal Quran, ayah ni orang mulia dan sebagainya. Tuan-tuan, maka ni adalah salah satu daripada bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala bagi al-muridin, bagi orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang paling istimewa, bila mana dia diuji oleh Allah Ta'ala, dia tetap dengan keadaan dia. Tuan-tuan, ketika mana dia berhadapan dengan maksiat, tetap keadaan dia. Tuan-tuan, mustaqir, keadaan dia sama. Dia tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi SAW ketika mana disuruh supaya meninggalkan pekerjaan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, lan atruka hadzal amr, aku sama sekali takkan tinggalkan pekerjaan ini, kata Nabi SAW. Sekalipun matahari diletakkan pada tangan kananku, bulan diletakkan pada tangan kiriku, lan atruka hadzal amr, aku tak akan tinggal pekerjaan untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi SAW lagi hebat diuji. Nabi diuji dengan jiran-jiran dia. Tuan-tuan, Nabi diuji dengan keluarga Nabi SAW sendiri. Tuan-tuan, Nabi dibenci oleh ahli keluarga sendiri, sehingga Nabi keluar daripada kota Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, ini satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pengarang pada kitab ni, wa rubbama tasallatal khalqu ala ba'dil muridin. Kadang-kadang dia kata manusia ni dia mengganggu sebahagian daripada orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah dengan apa?
bil idza'i. Kadang-kadang dengan dia itu disakiti, kata Imam Al-Haddad rahimahullah taala. Tuan-tuan, kita tengok noh sejarah ulama-ulama silam kita, sejarah ulama-ulama salaf kita. Tuan-tuan, semuanya menghadapi tentangan daripada orang. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, pengasas kepada mazhab Hambali itu. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana beliau pernah dipenjarakan, macam mana beliau pernah disebat, diseksa dalam penjara. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana mempertahankan pendapat dia. Tuan-tuan, demikian dengan ulama-ulama yang lainnya. Imam Syafi'i, baik itu Imam Maliki, baik itu Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, masya-Allah. Nah, kalau kita tengok sebahagian daripada kitab, tuan-tuan, tapi kita bukanlah nak kita nak merendahkan para alim ulama kita. Kalau kita terjun dalam bidang akademik ini, tuan-tuan, kalau kita menyelam dalam keilmuan ini, tuan-tuan, bila kita baca kitab-kitab yang besar-besar, contoh macam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qudamah misalnya, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muzani, Mukhtasar Al-Muzani. Tuan-tuan, dekat sana kita tengok bagaimana para ulama ini kadang-kadang dikata kepada dia. Tuan-tuan, kadang-kadang mereka itu diperendahkan oleh orang. Kadang-kadang orang duk sakiti mereka ni. Tuan-tuan, maka ni adalah ujian daripada Allah Ta'ala untuk seseorang mendekatkan dirinya pada Allah Ta'ala. Kemudian dia kata lagi, wal jafai wal dhammi. Dan kadang-kadang sebahagian daripada muridin, bukan sahaja orang menyakiti dia, malah orang berkata dengan perkataan yang tidak elok kepada dia, wadzammi, malah mereka itu akan diperhinakan oleh orang. Tuan-tuan, jangan kita duk ingat, bila kita beramal, bila kita duk masjid, bila kita duk berwirid, kita tak kacau orang, tuan-tuan, orang tidak akan ganggu kepada kita. Tuan-tuan, ada satu cerita, seorang ulama di kota Tarim di Hadramaut, Yaman. Tuan-tuan, nama dia Al-Habib Alwi bin Shihabuddin rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, Habib Alwi bin Shihabuddin ni, kalau kita baca dia punya sejarah dia, kalau kita baca cerita berkenaan dengan ulama ini, tuan-tuan, Al-Habib Alwi bin Shihabuddin dia tak pernah pun kacau orang. Tuan-tuan, ni kehidupan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah kacau orang. Tuan-tuan, Habib Alwi bin Shihabuddin lepas-lepas daripada subuh dia akan berwirid sampailah waktu duha. Kemudian bila sampai waktu duha, dia pi mengajak. Lepas dia pi mengajak, balik rehat, keluar pula pi mengajak lagi. Tuan-tuan, waktu malam pun mengajak juga. Tengah-tengah malam nanti tahajud. Tuan-tuan, dia hanya buat itu sahaja. Dia beramal, dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi dalam cerita dia, di dalam kisah dia, tuan-tuan, dia tengah-tengah duduk dekat dalam masjid ni. Dia tengah duduk dalam Masjid Surur. Tuan-tuan, di kota Tarim ada satu masjid, nama dia Masjid Surur. Kami dulu tiap-tiap hari Selasa, minggu yang pertama bulan Islam, akan pi maulid dekat situ di Masjid Surur. Tuan-tuan, dia beramal dekat situ, tak ganggu orang. Tiba-tiba tengah-tengah duk beramal ni, ada orang baling batu. Tiba-tiba ada orang baling najis. Tiba-tiba ada orang pi ambil dia punya kasut dia. Nampak? Tuan-tuan, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, fa in buliyat bi syai'in min dzalika, maka apabila diuji dengan sesuatu daripada itu, dia kata. Tuan-tuan, ni Imam Al-Haddad, dia nak bagi panduan kepada kita. Kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, kalaulah seandainya kita diuji dengan orang yang bersikap tidak baik dengan kita, tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Maka kata Imam Al-Haddad, fa'alaika bis-sabri, hendaklah kamu bersabar, dia kata. Maka hendaklah kamu bersabar, dia kata. Tuan-tuan, dia kena sabar dan dia kena tengok bahawa ini adalah bahagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana tujuan kita satu, kita nak menyucikan diri kita pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita bukan nak kira orang lah ni. Tuan-tuan, yang kita kira apa dia? Aku nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah Nabi SAW dulu ni, kalaulah dia duk fikir ayah nakan dia, pak nakan dia, kalaulah dia fikir orang-orang yang berada di kota Mekah, kalaulah Nabi ambil kira jiran-jiran dia, tuan-tuan, perasan agama ni takkan sampai kepada kita. Tuan-tuan, silap-silap agama ni takkan sampai kepada kita pada hari ini. Tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi SAW supaya berdakwah dengan cara terang-terangan. Tuan-tuan, Nabi isytihar, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua. Tuan-tuan, bila Nabi kata macam tu, tuan-tuan, siapa yang mangkit tu? Tuan-tuan, sebab itu turun ayat ni yang kita duk baca. Subuh kita baca, lohok kita baca, asar kita baca, maghrib kita baca, isya pun kita baca. Tuan-tuan, ayat apa dia? Tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah, kata apa ni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa Allah Subhanahu wa taala mencelakakan kedua tangan Abu Lahab ni? Masa Nabi SAW dia isytihar kepada penduduk di Mekah. Tuan-tuan, ni bukan benda main-main ni. Nak pecahkan tradisi cara orang beragama pada masa tu. Tuan-tuan, mereka dah lama dah dalam keadaan yang macam tu, dalam keadaan jahiliyah. Tiba-tiba mai Nabi SAW, Nabi kata kepada orang Mekah, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Tuan-tuan, kemudian Nabi pun habaq, berhala-berhala ni tak ada kuasa. Kemudian Nabi habaq, apa yang kamu buat ni bakal mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau Nabi SAW duk fikir jiran dia, tuan-tuan, kalau Nabi SAW fikir, ni pak nakan aku, nanti dia marah dekat aku, tuan-tuan, maka pakat tak sampailah agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan sikap Nabi SAW lagu mana? Nabi sabar dengan ujian ni. Tuan-tuan, kerana tu kata Nabi SAW, laqad udhitu fillahi ma lam yu'dha bihi ahad, kata Nabi. Aku disakitkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala ini dengan suatu kesakitan
yang belum pernah dirasai oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada orang yang dakwah dia macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak ambil upah daripada apa yang dia buat, sehingga kata Allah Taala, ittabi'u man la yas'alukum ajra, kata Allah, kamu semua ikutlah kepada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu tidak mengambil upah daripadanya. Tuan-tuan, ayat ni nak cerita jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, Nabi kata tak ada kesakitan dah yang pernah dirasai oleh mana-mana orang, melainkan kesakitan yang aku tanggung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berjalan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana tujuan kita adalah ilallah, ianya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya kepada orang, bukannya kepada makhluk. Jadi kata Imam Al-Haddad, kalau kamu kenalah macam ni, fa alaika bis-sabri, maka hendaklah engkau bersabar, dia kata. Wa tarkil mukafaah, dan hendaklah engkau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang buruk, kata Imam Al-Haddad. Tinggalkan segala rasa dendam, tinggalkan rasa nak balas kejahatan dengan kejahatan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni payah ni. Yang ni payah. Tuan-tuan, ada satu cerita ni diceritakan oleh sahabat saya lah, kawan saya, yang dia pernah belajar di Madinah Al-Munawwarah. Kawan ni dulu ni ramai, ada ramai yang pi Madinah ada, yang pi Mesir ada, macam-macam, pi Syria pun ada. Saya pun di peringkat awal dulu, mula-mula tu dapat ke Universiti Ummul Qura di Arab Saudi masa tu. Tapi oleh kerana tak ramai kawan-kawan yang pikut tu, ramai yang pi ke Al-Azhar. Jadi kita pun ikut lain kawan-kawan lah. Tengok kawan-kawan ramai ke sana, tak ramai yang pi, jadi tolak. Dan tu jadi ada kawan ni, dia mengaji di Madinah. Dan tu satu hari nak dibuatkan satu hukum apa ni, qisas, balas bunuh. Pasal apa? Kerana orang ni dia rogol anak kawan orang ni, kemudian dia pergi bunuh. Dan bila tak apalah, ringkas cerita, kemudian dia dihukum lah, dia dihukum. Jadi bila dihukum macam tu, akhirnya diumumkan oleh Imam Masjid Nabawi. Dia kata, ni kawan ni cerita, bukan saya tengok, ni kawan ni cerita. Jadi bila diumumkan, okey baik, lepas asap nanti kita berkumpul dekat satu tempat ni, akan dijalankan satu hukum qisas. Kes dia, kerana orang ni bukan orang Saudi, dia bukan orang Saudi, dia orang belah Sudan, lebih kurang macam tu. Jadi ambulans apa semua ni dah get ready dah. Masya-Allah. Dia cerita, kita dengar dia cerita pun seriau kan. Ambulans dia kata semua dah get ready dah, orang pun dah ramai dah. Tiba-tiba mai kereta yang bawa penjenayah ni, bawa. Kemudian hakim kata macam ni, aku akan minta supaya keluarga yang kau buat kes ni maafkan engkau. Dia boleh maaf. Kalau waris nak maafkan, maka dia lepas daripada hukuman tersebut. Lepas. Cuma dia ada bayaran, dia kena bayar diat macam tu. Maka dia lepas daripada hukuman. Kalaulah ahli keluarga waris tak mau maafkan, maka hukum qisas, balas bunuh akan diteruskan.
Tuan, no. Jadi hakim kata, kan, qadhi kata, dekat yang nak kena hukum ni, dia kata, ni hang doa, dia kata. Dia tak cakap Kedah, dia cakap Arab kan. Hang doa dia kata, aku nak pi bincang, nak pi sembang dengan ahli keluarga ni, aku akan habaq dia kelebihan orang yang memaafkan orang lain supaya mudah-mudahan kau lepas daripada hukuman ni. Tuan-tuan, maka depa pun pi bincang dengan ahli keluarga. Tuan-tuan, qadi tak habis bincang ni, dia kata, tak ada, hukum bunuh. Tak ada, hukum bunuh. Jalan, kami tak maafkan. Tuan-tuan, nak maafkan kesalahan orang yang, tuan-tuan, setakat dia curi ayam kita tak apa. Kan? Setakat apa ni dia ambil buah rambutan kita tanpa pengetahuan kita tak apa. Tuan-tuan. Tapi kalaulah melibatkan kepada perkara yang besar-besar ni, tuan-tuan, agak-agak lagu mana ni? Tarkil mukafa'ah. Kita nak tinggalkan segala perkara-perkara buruk, baik dendam dekat dia ataupun nak balas balik perbuatan itu kepada dia. Nabi SAW masa Fathu Makkah, semasa pembukaan kota Mekah, tuan-tuan, Nabi SAW tawan orang-orang yang dulu ni pernah menyakiti Nabi SAW. Nabi dapat tawan orang-orang yang dulu ni, mereka adalah orang-orang yang pernah halau Nabi SAW. Tuan-tuan, bahkan ada sebahagian daripada mereka yang pernah bunuh ponakan Nabi SAW. Tuan-tuan, lalu Nabi tanya dengan mereka, "Madza tazunnun ana fa'ilun bikum?" Kata Nabi. Tuan-tuan, Nabi tanya dengan orang-orang yang dia tawan ni, "La ni aku dah kuasai kamu. Agak-agak apa yang akan aku buat kepada kamu semua?" Tuan-tuan, musuh-musuh ni bila dah kena tangkap, bila dah kena tawan macam tu, dia kata apa? "Ya ibna akhil karim." Mereka kata, "Wahai anak saudara kami yang mulia." Dia kata, "Wahai insan yang mulia." Tuan-tuan, baru nak panggil, baru kenal yang tu saudara dia. Tuan-tuan, bila dah kena tawan macam tu, barulah nak raih simpati daripada Nabi SAW. Tuan-tuan, orang-orang ni ada kes besar, ada kes berat dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, bila mereka berbaik-baik dengan Nabi SAW, apa Nabi kata? "Antumut tulaqa." Kamu semua pada hari ini aku lepaskan, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi tak simpan dendam kepada mereka. Tuan-tuan, Nabi tak ada rasa apa-apa pun kepada mereka. Nabi tinggalkan al-mukafa'ah. Segala kejahatan ni Nabi tinggalkan. Tuan-tuan, ni bukan satu benda yang mudah untuk kita laksanakan dia, melainkan dua. Bila mana orang ni tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan dia Allah Ta'ala. Yang keduanya adalah orang yang menyucikan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana itu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, hendaklah kau sabar bila mana kau diuji macam ni. Wattarkil mukafa'ah, dan kau tinggalkan segala perbuatan-perbuatan tak elok, beserta dengan, dia bukannya tinggal macam tu saja, dia bukannya tinggal perkara yang tak baik begitu saja, beserta. Tuan-tuan, serta apa dia? Nazafatil qalbi, beserta dengan membersihkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang-orang yang memiliki hati yang baik, maka pasti akan keluar daripada dia perbuatan-perbuatan yang baik. Tuan-tuan, sebab itu disebutkan oleh ulama,
Antaranya yang disebut oleh Tok Pulau Manis rahimahullahu ta'ala, ketika mana Tok Pulau Manis mensyarahkan perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kata Tok Pulau Manis, kalaulah seseorang itu mempunyai hati yang elok, tuan-tuan, ni bukti hati yang elok, nah, maka kata Tok Pulau Manis, pasti dia akan menghasilkan, dia mengeluarkan, dia akan mengerjakan segala perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Tuan-tuan, ni adalah tanda bahawa hati seseorang itu baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat saluhat jasadu kullu. Kalaulah baik hati ini, maka baiklah seluruh daripada amalan dia. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau buruk, maka buruklah seluruh daripada perbuatan dia. Dan apa benar ni? Ala wahiyal qalb. Ingat, kata Nabi, yang aku maksudkan ni adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, satu hari Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Abu Hanifah ni, selain daripada dia seorang guru, selain daripada dia ni adalah seorang ulama. Dan tuan, Masya Allah, Imam Abu Hanifah juga adalah seorang peniaga. Tuan-tuan, dia bukannya peniaga yang biasa-biasa. Tuan-tuan, kekayaan Imam Abu Hanifah diwarisi daripada atuk dia, kemudian kepada ayah dia, kemudian daripada ayah dia kepada dia sendiri. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah ni dia ada kilang buat pakaian. Ni Imam Abu Hanifah, dia kaya raya. Masya Allah, Imam Abu Hanifah. Malah tuan-tuan, Imam Abu Hanifah, bila mana dia upah satu orang mengajak Al-Quran kepada anak dia, tuan-tuan, dia bagi upah berapa? Dia bagi upah 1,000 darham. Dia bagi upah. Masya Allah. Tuan-tuan, 1,000 darham ni alal aqal, lebih kurang lah, tuan-tuan, dalam 7,000 hinggalah ke 8,000 kita, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, dia bukan macam lagu kita, tuan-tuan, RM30 3 bulan, dia pelas sekali RM90. Kan? Banyak aku ni mengaji duit kafar, contohnya. Kan, banyak bulan kan, RM30 tak berapa. Nanti lepas 6 bulan ni suruh kita jamak sekali banyak. Oh, macam tu lah. Lepas tu cerita, kita nak kena ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Tuan-tuan, tengok Imam Abu Hanifah, bila mana dia bayar 1,000 darham kepada yang tukang ajar Quran kepada anak dia. Tuan-tuan, guru Quran ni kata apa kepada Imam Abu Hanifah? Dia kata, wahai Imam, dia kata, kamu jangan melampau dalam memberikan keduniaan kepada saya. Tak perlu duit banyak-banyak ni, bagi sekadarnya sahaja pun cukup dah. Tuan-tuan, apa kata Imam Abu Hanifah? Tuan-tuan, ni sudut pandang Imam Abu Hanifah. Sebab tu kata, orang yang mempunyai hati yang baik, tuan-tuan, dia akan menghasilkan perbuatan yang baik-baik. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah kata apa? Dia kata, aku beri hang duit banyak ni bukan sebab aku kaya. Dia kata, aku bagi hang duit banyak ni bukan kerana aku nak suap hang, bukan. Tetapi aku bagi duit ni kerana nilaian Al-Quran yang tidak ternilai. Quran yang tidak boleh dinilai. Tuan-tuan, Quran ni banyak berapa juta pun. Tuan-tuan, ilmu Allah Subhanahu wa taala ni bayarlah berapa pun. Tuan-tuan, nilaian dia begitu mahal pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni cahaya.
Sebab itu pernah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam diwan dia, Diwan Asy-Syafi'i. Dan tuan Imam Syafi'i kata, syakautu ila waqi'in ala su'il hifzi. Aku mengadu kepada guru aku berkenaan dengan buruknya hafalan aku, kata Imam Syafi'i. Dan tuan, lalu Imam Waqi' dia kata apa? Imam Waqi' kata, utrukil ma'asi, hendaklah engkau tinggalkan maksiat kepada Allah. Kerana apa? Li'annal ilma nur, kerana ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhula fi qalbil ma'asi, dia tak akan masuk ke dalam mana-mana hati yang mempunyai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, masya-Allah, nah, ini Imam Abu Hanifah. Dan tuan nak ceritanya apa? Kalau hati seseorang itu dibersihkan, dibaikkan dia, dan tuan, seluruh daripada amalan dia akan menghasilkan perbuatan hak yang baik-baik. Dan tuan, kerana tu kita pelik macam mana ulama dia boleh sembahyang dengan lama. Dan sebab itu kadang-kadang kita takjub macam mana ulama, bila mana dia disekam, bila mana dia dikata, dia bertenang saja. Tuan-tuan, ini adalah kerana nazafatil qalbi. Ianya adalah daripada penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa tarkil mukafa'ah, kamu tinggalkan segala keburukan kepada orang-orang yang buat engkau macam tu. Ma'an nadhafatil qalbi, beserta engkau menyucikan hati, minal hiqdi, daripada segala hasad dan juga dengki. Hang siap, dia kata, hang buat aku sekali, 10 kali aku buat hang. Hang buat aku sekali, 7 keturunan hang aku tak mengaku saudara. Dan bersihkan minal hiqd, daripada dengki, hasad dan sebagainya. Wa idmari syarri, dan engkau simpan segala kejahatan-kejahatan itu, engkau simpankan dia di dalam hati engkau, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, masya Allah, kita tengok contoh ulama. Dan tuan, bagaimana ada satu orang ulama, yang mana ulama ni dia digelar sebagai Imam Syafi'i Saghir. Dan dia ni digelar sebagai Syafi'i Saghir. Dan tuan, satu hari dia ni ada bermusuh dengan orang. Adalah pertelingkahan antara dua orang ni yang menyebabkan hubungan kedua-duanya menjadi tegang. Dia jadi tegang. Jadi bila tegang macam tu tak apalah. Akhirnya pada satu hari, musuh dia ni dihukumkan oleh khalifah dengan hukum bunuh. Dan maka khalifah kata, raja kata, aku nak tanda tangan semua alim ulama dalam negeri aku ni, tanda bersetuju untuk kita bunuh dia ni. Tuan-tuan, maka dia ambil tanda tangan nak ni tanda tangan, ambil tanda tangan hak ni pun tanda tangan, sampailah kepada Syafi'i Saghir. Tuan-tuan, sehinggalah sampai kepada imam ini. Tuan-tuan, bila sampai kepada imam ni, maka dia pun baca, tengok, ni pasal apa ni? Tuan-tuan, orang yang duk bawa memorandum tu kata, dia kata, hari ni engkau punya dendam akan terbalas. Hari ni engkau akan berasa lega hari ni, kerana musuh engkau yang selama ni engkau bertegang dengan dia, dia akan dihukum bunuh oleh khalifah. Tinggal engkau je nak kena tanda tangan. Kamu tanda tangan, maka dijalankan hukuman ni pada dia. Tuan-tuan, ulama ni pun baca, dia kata, aku tak mau tanda tangan.
Tuan-tuan, Masya Allah. Nah, ini cara para alim ulama kita bila berselisih. Nah, berselisih mereka ni dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhirnya dia tak mau tanda tangan kerana apa? Kerana kata ulama ni haram, dia kata kita menumpahkan darah sesama orang yang beriman kepada Allah taala, melainkan pada hukum-hukum yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja. Tuan-tuan, maka dia tak tanda tangan pun benda Allah. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, ma'an nadhafatil qalbi min al-hiqdi, kamu bersihkan hati daripada hasad dengki, wa idmari syarri, simpanlah segala keburukan itu dalam hati kamu sendiri. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wahdharid du'a, hati-hati kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala daripada engkau mendoakan ala man adzak, kepada siapa yang telah menyakiti engkau, kata Imam Al-Haddad. Wala taqul, dan janganlah engkau kata kepada dia, idza asabathu musibah, apabila dia dikenakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pun kata, hadza bisababi adzahuli, dia kena musibah tu adalah kerana dia buat buruk kepadaku, kerana itulah dia diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni kita akan terang pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mendoakan yang tidak baik kepada sesama muslim. Tak boleh panggil orang benda yang tidak baik pada orang ni selama mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selama mana dia adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu nanti kita akan terang pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.